Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menggunakan GeoGebra dalam mempelajari dengan lebih lanjut trigonometri untuk semester 6. Mula-mula apa yang perlu anda lakukan adalah memastikan anda memuat turun dahulu fail yang anda perlukan. Dalam kes ini saya akan membuka browser saya dan kita akan melihat di manakah lokasi fail berkenaan. Okey, anda typekan geogebra.org dan tekan enter. Okey, sebaik daripada itu anda boleh nampak bahawa kita ada bahagian di mana GeoGebra dan downloads. Sila ke downloads. Dan ada juga aplikasi dalam bentuk Google Play dan juga App Store. Untuk sini saya akan syorkan anda menggunakan GeoGebra desktop di mana anda menggunakan Windows. Ya. Pastikan anda pergi ke bahagian download dan pergi ke bahagian GeoGebra desktop dan pilih bahagian Windows dan klik. Okey, bergantung kepada capaian anda diminta untuk memuat turun fail begini. Jadi, apa yang perlu anda buat ialah save file. Okey, file akan disavekan. Okey, dalam kes ini saya mengambil masa 49 minit. Bergantung kepada kelajuan kita ya. Okey, setelah selesai, anda akan melihat bahawa file ini yang bersaiz 40.1 akan tersedia di sini ataupun anda boleh lihat sama ada di sini ataupun anda boleh pergi ke Explorer dan tengok pada downloads. Downloads dan perhatikan bahawa ada GeoGebra Windows Installer di sini. Okey, lancarkan fail berkenaan. Double klik dan tekan yes. Ya. Tekan yes English ya. Dia tak ada bahasa Melayu. Ya. Jangan guna bahasa Melayu nanti sekarang pening kepala. Tak ada bahasa Melayu pun, bahasa Indon tak silap saya. Okey, kita lihat next dan tekan terus I agree dan standard dan saya install dan tunggu sebentar. Dia akan install sebentar lagi. Okey, proses akan mengambil masa yang tak begitu lama sebenarnya, sekejap saja. Okey, dan kita akan terus gunakan apa yang saya nak ajar pada tuan-tuan pelajar-pelajar sekalian nanti. Okey, dan terus kita boleh lancarkan run GeoGebra dan tekan finish. Okey, baik. So, ini adalah paparan utama GeoGebra. Sebagaimana anda tak perlu sign in, tak payah pening-pening kepala, just maximizekan benda ni dan dia akan jadi begini ya. Alright. Anda akan perlu menggunakan beberapa button. Yang pertama, di sini kita boleh tengok ada zoom, zoom in, zoom out, kita ada delete, kita ada boleh gerak-gerakkan grafik. Saya tunjukkan kalau gerak-gerak grafik dia macam ni. Maknanya pelajar-pelajar boleh lihat di manakah kesan grafik yang berlaku. Okey, untuk hilangkan tangan, tekan escape. Dia akan jadi begini. Alright. Yang anda akan guna sebentar lagi ialah ini. Preference ataupun pilihan. Anda akan banyak gunakan bahagian grafik dan layouts di sini nanti. Okey, tak apa. Saya akan ajar nanti sebentar lagi. Baik. Okey. Untuk menggunakan saya akan gunakan GeoGebra untuk menunjuk pelajar-pelajar bagaimana nak menggunakan GeoGebra dalam memahami lebih lanjut tentang trigonometri. Okey, sebelum kita menggunakan graf ini, perhatikan bahawa dia ada graf paksi X, graf paksi Y, paksi Y, paksi X, tetapi dia tidak berbentuk darjah. Jadi, sebelum kita gunakan graf ini, kita perlulah tukarkan dalam bentuk darjah terlebih dahulu. Kita pergi ke Preference dan klik. Okey, pergi kepada Graphics dan klik. Okey, tunggu sebentar. Okey, saya nak gunakan dalam latihan ini, saya menggunakan X ialah, okey, pertama sekali saya pergi ke X-axis dulu, iaitu paksi X.
Distance saya gunakan 30 darjah. Tetapi di sini dia belum ada darjah lagi. Kita kena tukarkan unit kepada darjah. Maknanya komputer akan tahu bahawa kita akan menggunakan unit darjah dalam nilai kita nanti. Okey, kemudian terus kepada basics. Basic, dan pastikan contoh yang saya nak gunakan di sini iaitu anda boleh letakkan bahawa kita nak guna antara negatif 10 dan juga X paling maksima adalah 10. Y minima saya tak nak guna, saya katakan saya tak nak guna kosong. Saya gunakan negatif 5 sahaja. Okey, dan sini saya nak gunakan 300, katalah 400 darjah. Baik. So, bila 400 darjah, okey, Y minimum, X maximum, ini salah ni. Okey, maafkan saya, ini adalah negatif 5, X maximum adalah 400 darjah, Y minimum adalah paksi Y, negatif 5 dan maksimum adalah 5. Okey, dan kita akan tutup skrin ni. Okey, perhatikan bahawa ini adalah ruangan kerja kita sekarang. Okey, untuk menggunakan GeoGebra, dia amat mudah. Memang mudah sangat. Jadi anda tidak perlu takut, tidak perlu risau jika anda berbuat salah. Anda boleh undo di sini. Ya, dia macam Word. Ya, Word dan Excel. Dia ada undo. Jadi, apa yang anda perlu buat ialah bahagian input, anda masukkan persamaan anda. Dalam kes ini, saya nak gunakan, kita sama-sama perlu buat Y sama dengan sin buka kurungan, ya, masukkan X sebab kita menggunakan Y dan X. Tetapi di sini jaga-jaga jika anda tidak masukkan darjah, GeoGebra akan mengambil nilai sebagai radian. Jadi kita kena bagi tahu sudut yang kita gunakan untuk paksi X adalah darjah. Di mana nak cari darjah? Kita pergi ke hujung dan lihat ada tanda alpha di sini dan klik. Perhatikan ada tanda kosong di sini. Kuasa 2, kuasa 3, yang ni darjah. Dan klik. Okey, perhatikan sekarang ni adalah Y sama dengan sin X. Seterusnya, tekan Enter. Dan anda akan melihat bahawa ini adalah satu kitaran graf sin. Ya, dan ditandakan Y sama dengan sin X. Okey. Pelajaran seterusnya, kita nak menguji apa yang saya panggil sebagai Y sama dengan apa? Kita nak guna katakan 2 sin buat kurungan X. Pastikan masukkan darjah dan Enter. Perhatikan bahawa bila kita menggunakan Y sama dengan 2 sin X, bermaksud ini adalah Y sin X, ya. Ini adalah Y sin X dan ini adalah 2 kali sin X. Di mana kita lihat bahawa 90 dia akan mencecah 1. Ya. Seterusnya kita akan naik bahawa dia kali 2. Ya, begitu di sini pada 270 negatif 1 dia darab 2. Okey? Jadi perhatikan bahawa ini adalah Y sama dengan 2 sin X. Mari kita cuba sekali satu lagi contoh. Y sama dengan 3 sin X. Masukkan darjah dan tekan Enter. Perhatikan graf semakin meninggi. Anda bolehlah mengeksplor ataupun orang kata mencuba dengan memasukkan nilai-nilai yang lebih besar atau lebih kecil. Tapi hadkan untuk banyak ini saja. Saya hanya nak memastikan anda faham apa yang anda buat. Alright. Okey? Boleh? Untuk bahagian berikutnya, saya tekan New Window. Ya, New Window. Ya. New Window. Jadi orang kata, kita akan buat balik. Tadi, pastikan bahawa ini adalah window lain, maka anda perlulah membuat graphics adjustment tadi balik. Ya, di sini negatif tadi negatif 5. Yang ni tadi adalah 400. Yang ni adalah negatif 5 dan juga
5. Okey, jangan lupa x-axis tukarkan distance kepada 30 darjah, iaitu selang. Maknanya dia akan selang 30, 30, 30 dan selanjutnya. Jangan lupa unit darjah. Okey, dan tekan close. Okey, untuk bahagian berikutnya, kita akan buat y sama dengan, apa dia? Y sama dengan sin x, sekali lagi. Jangan lupa darjah dimasukkan dan tekan enter. Kali ini saya nak tunjukkan pada pelajar-pelajar apabila ada fungsi A pada darjah itu, iaitu y sama dengan sin kat kurungan 2x darjah. Dan tekan enter. Perhatikan, dalam kuliah saya dah maklumkan bahawa apabila kitaran ini adalah satu kitaran bagi sin x, bila ada 2, maka ada 2 kitaran untuk dalam satu pusingan 360 darjah. Mari kita cuba dengan y sama dengan sin 3x darjah dan tekan enter. Perhatikan, ada 1 kitaran, 2 kitaran dan 3 kitaran untuk mencapai satu bulatan penuh. Ya, right? Inilah contoh dia. Ini adalah kesan pada darjah. Okey? Saya akan pergi ke bahagian seterusnya, iaitu di mana apabila ada C, ya, graphics, sekali lagi saya buat negatif 5, yang ni adalah 400 darjah, ni adalah negatif 5, ini pula adalah positif 5. Right? Sekali lagi, tukarkan x-axis, pastikan anda tukarkan distance kepada 30 dan unit pada darjah dan tekan close. Okey, dalam kes sekarang ini saya nak gunakan y sama dengan sin x, masukkan darjah dan tekan enter. Ini adalah kitaran biasa. Jadi, untuk latihan berikutnya, kita gunakan y sama dengan 2 tambah sin x. Pastikan ada darjah dan klik enter. Perhatikan bahawa daripada sifar, dia akan menolak graf anda kepada atas. Bagaimana jika y sama dengan negatif 2 tambah sin x? Apakah yang anda dapat? Anda rasa dia akan berlaku? Okey, mari kita tekan enter. Perhatikan bahawa dia turun ke bawah. Baik? Alright. Itu saja latihan. Anda boleh mencuba menukarkan tanda positif dan negatif dan sebagainya dalam latihan anda. Okey. Seterusnya, iaitu saya nak menunjukkan pada pelajar-pelajar gabungan terhadap semua fungsi-fungsi tadi dalam satu soalan yang sama. Perhatikan bahawa file, new window, dan saya akan tunjuk sekali lagi preferences, graphics, tukarkan kepada negatif 5 sebab kita nak ruangan yang terlalu besar, negatif 5 dan x kepada 400 darjah, ataupun kita boleh gunakan 360 saja. Ya, 360 saja. Jadi ini negatif 5, maafkan saya, negatif 5, dan seterusnya ini adalah 5. Okey, dan x-axis jangan lupa distance adalah 30. 30 darjah adalah selang dia sebenarnya. Kita nak banyak-banyak. Anda boleh letak satu pun boleh, tak ada masalah. Tetapi dia akan jadi berserabut nanti. Ya, kita akan tengok yang lazim-lazim sahaja. Dan seterusnya kita akan tekan tutup. Dan kita akan tengok apabila y sama dengan sin x. Ini yang anda lihat seperti biasa.
apabila saya gabungkan, katakan Y sama dengan 2 tambah 2 sin 2x. Jangan lupa tanda darjah. Dan kita tekan Enter. Perhatikan, pertama, 2 bermaksud kita anjakkan seluruh graf ke atas dengan 2 unit. 2 kali ganda iaitu graf yang asalnya 1 dah menjadi 2 kali ganda peningkatan kemuncaknya. Lihat bahawa ini adalah kosong. Kosong naik ke sini 1, betul? Dan sini dia naik 2, 1, 2 dan kalau diturun ke sini 1, 2. Okey? 2 di sini menunjukkan berapa bilangan kitaran dalam satu bulatan. Maka 1, 2. Ya? Right? Kalau anda mau lihat lebih besar, kita boleh zoom out. Klik pada butang ini dan zoom out. Anda akan dapat lihat. Ya, graf tu begitu. Okey, anda boleh cuba nanti dengan latihan lebih banyak. Jangan takut-takut menggunakan GeoGebra. Selamat mencuba. Cut. Baik. Baik. Untuk langkah berikutnya, saya ingin anda cuba satu permainan mudah, taklah susah sangat sebenarnya. Saya nak melihat kepada anda apakah fungsi GeoGebra yang menunjukkan anda lebih faham tentang fungsi C, A dan juga B terhadap fungsi trigonometri itu sendiri. Mari kita cuba apa yang saya nak buat sebentar lagi dan anda cuba dengan komputer anda. Pertama sekali, apa yang saya ingin buat, saya akan buat. Pertama sekali, itu preference. Saya tukarkan graphics. Kali ini saya nak menggunakan jarak yang lebih luas, iaitu negatif 400 darjah hingga ke 400 darjah. Y minimum dengan X maximum, saya nak menggunakan negatif 10 hinggalah ke 10. Alright? Okay, yang lain biar macam biasa. Tinggalkan X-axis, distance, tukarkan kepada 30 darjah. Anda boleh tukarkan kepada 10 darjah, tidak ada masalah. Dan tekan unit kepada darjah. Okey. Kali ini saya nak pelajar-pelajar sekalian gunakan grid. Show grid. Ya, show grid, distance. Okey. Di sini saya menggunakan jarak 2, 2, 2, 2. Jadi Y2. Cuba tengok Y1 jadi apa ini. Alright, kita buat Y1. Jadi nampak nanti Y sama dengan sin X, apa semua itu ya. Right? Line style, kita biar macam itu saja. Alright, okay, itu saja. Dan tekan tutup. Okay, ini adalah ruang kerja anda yang akan kita gunakan. Okay, triknya, dengar betul-betul. Pastikan anda sudah set semua ini tadi. Dan kita menggunakan salin bagaimana dalam kuliah. Iaitu Y sama dengan C tambah, okey, kita tak boleh tukar A sin X sebab ini adalah maksud lain. Jadi untuk GeoGebra, kita kena letak A darab, iaitu shift dan tekan nombor 8. Dan ada tanda darab di situ. Maknanya A darab dengan sin nanti. Sin sama, buka kurungan, B darab X. Ya. Di sini kita tekan darjah. Maksudnya di sini, pemboleh ubah yang akan kita gunakan adalah A, B dan juga C. Sebagaimana yang kita belajar dalam kuliah. Alright. Dan seterusnya, tekan Enter. Akan keluar satu orang kata menu atau pop-up atas skrin anda. Dia kata Create Sliders. Create Sliders dan tekan Create Sliders. Klik. Okey. Apakah sebenarnya yang anda lihat di sini? Perhatikan bahawa C, A dan B berada di atas skrin anda. Okey. Saya nak anda tolakkan C ke kiri dan ke kanan dan lihat apakah kesan dia. Untuk kes ni, anda boleh tunjuk sampailah ke kosong.
Ini adalah bentuk graf apa ya? Ini adalah bentuk graf Y sama dengan sin X. 1 dan 1 bermaksud 1 kali sin 1X. Jadi ini adalah graf bentuk biasa. Okey, apakah maksud nilai A? Kalau A adalah kosong, anda akan dapat garis lurus sebenarnya. Ya, right? Jadi orang kata sin kosong kali dengan sin memang dapat garis lurus. Dia tak ada garis sebenarnya. Okey, B adalah perkali bagi B. Okey, right? B memanglah 1 ya. Ini adalah bentuk yang biasa kita lihat. Perhatikan anda boleh gunakan C. Okey, ini ada peranan C pada graf anda. Perhatikan kesan dia. Okey. Ini adalah kesan A. Ya, bila negatif dia akan terbalik. A dia akan positif, dia akan biasa. Anda lihat sendiri. Okey, saya tekan bersatu. Dan kita lihat berkesan B pula. Semakin besar B tu, semakin banyak kitaran kepada 360 darjah. Okey. Okey, lihat bahawa B sama dengan 5. Ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Alright. Okey. Yang menariknya, apa yang saya ingin anda lakukan ialah pada atas ni anda right click. Pastikan anak panah tu bukan begini, dia mesti begini. Right click dan tekan animation on. Di sini pula animation on. Begitu juga dengan B, animation on. Perhatikan bahawa inilah graf yang anda lihat, ya, dia akan berputar secara animasi. Anda boleh lihat sendiri kesan-kesannya. Okey? Baik pelajar-pelajar, anda bolehlah explore untuk seterusnya. Okey, saya berhenti ke sini dulu dan saya akan teruskan di bahagian selanjutnya, iaitu untuk berhentikan kita tekan klik animation on dan matikan. Sorry, ini kena matikan. Ini kena matikan. Okey. Untuk berikutnya, saya gunakan kaedah yang sama, tetapi di sini saya nak padam ini dulu. Saya boleh tutup sebenarnya. Dan saya padam situ. Okey. Dan saya nak buat pula berikutnya, iaitu Y sama dengan C tambah A darab cos. Perhatikan, ejaan cos kena betul. B darab dengan X. Jangan lupa tanda sudut. Okey. Dan sekali lagi tekan enter. Okey. Alright. Kita tengok bezanya C ni perlulah pada kosong dahulu. Maafkan saya, ini kosong. Ini mestilah pada 1. Ya. Ini mestilah pada 1. Okey. Perhatikan bahawa graf ini bermula daripada 1. Untuk lebih dekat, kita boleh tengok di sini. Kita boleh zoom in. Gunakan scroll pada mouse dan zoom in. Ya. Kita boleh nampak begitu. Ya. So, di situ, sekali lagi kita boleh gunakan animasi yang sedia ada. Ya. Boleh guna sama je, sebab dia menggunakan benda yang sama. Dan animation on. Okey, ini adalah kesan C kepada graf cos. Okey. Ini kita boleh stop animation. Lepas tu, kita tak pada 1 balik. Okey, C ni mesti ada kosong tadi. Sorry. So, ini kita buat A pula. Okey, dan ini pula adalah B. Ya, itu adalah kesan sebenarnya. Jadi saya gabungkan ketiga-tiganya dan anda akan dapat begini.
Ya, okey. Kita akan nampak begitu. Okey. Saya nak tutup yang ni, animation off. Ini pula animation off. Ini juga animation off. Okey. Alright. Seterusnya iaitu y sama dengan c tambah dengan a darab dengan tangent kat kurungan b darab x sudut. Dah tutup. Dah tutup dah, ya? Dan tekan enter. Okey, perhatikan bahawa graf tangent dia gitu. Okey. Setkan kepada kosong dahulu. Ya. Nah, ni kena tekan escape dahulu. Tukarkan kepada 1. Sorry. 1. Ini mestilah pada 1. 1. Ini pada 1 juga. Ini dia. Perhatikan bahawa kalau anda buka graf ni sampai habis, dia tak pernah menyentuh sebenarnya. Perhatikan bahawa 90 tak pernah menyentuh graf tangent. 270 tak pernah menyentuh graf tangent. Begitu juga sehingga ke 360. Ya, 360, maafkan saya, ini sepatutnya C dia ada kosong. Ini ada graf asal. Okey, dan sekali lagi saya menggunakan animasi. Ya. Okey, perhatikan. Itu kesan C kepada graf. Tangent dia lebih mudah. Ya, tangent dia lebih mudah. Okey, dan seterusnya saya buat, maafkan saya. Saya tekan pada animation yang ni pula. Okey. Nak tunjukkan graf besarnya. Nampak tak lengkung dia tu? Dia pusing balik. Ya. Okey, yang ni saya berhentikan dan saya tekan animation off dan saya animatekan B pula. Perhatikan dia animasi B. Ya. Lebih rapat graf dia. Baik, pelajar-pelajar. Animation off. Okey, anda boleh gunalah perisian ini dengan sebaik-baik mungkin. Saya akan jumpa anda selepas anda menggunakan perisian ini. Saya hendak, kalau boleh, anda mencuba dengan menggunakan netbook ataupun notebook anda. Selamat mencuba dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.